Jadi ini sesuatu yang tidak berlaku di tempat-tempat lain, kan? Iaitu warga negara tidak mengetahui bahasa negara. Jadi di Malaysia malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Dan kalau ditanya mengapa, banyak sebab lah. Antaranya ialah sikap lah. Sikap ini kita dapat lihat dari segi pemikiran mereka bahawa bahasa Melayu itu tak penting. Dan juga tingkah laku mereka terhadap bahasa Melayu itu. Ya, kita dapat lihat pada iklan-iklan dan sebagainya. Jadi saya kira 67 tahun kita merdeka, kita masih menghadapi masalah ini. Jadi kita dari satu segi, kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Sikap ini perlu kita perbaikilah. Kalau kefasihan itu kita lihat dalam kalangan warga negara bukan Melayu, kan, khususnya Cina itu. Jadi sekolah vernacular itu adalah antara faktor besar lah. Mengapa masyarakat Cina, Malaysia ataupun warga negara Malaysia yang berketurunan Cina itu tidak fasih. 95% anak Cina pada hari ini ke sekolah Cina. Jadi sekitar 5% sahaja yang tidak ke sekolah Cina. Dan anak-anak Cina yang belajar di sekolah Cina ni rata-ratanya kecuali yang pintar lah, yang sederhana pintar, yang tak pintar langsung itu, mereka hanya menguasai bahasa Cina saja, walaupun diajar bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi rata-rata mereka mengetahui dan fasih dalam bahasa Cina saja. Jadi ya, saya boleh terima bahawa sekolah vernacular Cina itu adalah antara faktor besar lah mengapa warga negara Malaysia yang berketurunan Cina itu tidak fasih-fasih lah sampai sekarang. Kan. Jadi saya kira puncanya banyak juga. Dalam peperiksaan kalau kita lihat, mereka kadang-kadang tidak pun berjaya memperoleh grade yang bagus. Apabila kita kaji, dalam peperiksaan itu mereka menjawab soalan dengan menggunakan bahasa Melayu kolokial, bahasa Melayu percakapan seharian, bahasa Melayu basahan, bahasa Melayu yang tak formal lah. Sedangkan yang diperlukan dalam jawapan peperiksaan itu ialah bahasa Melayu formal dengan nahunya yang lengkap dan sebagainya, kan. Mereka belajar bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh ke kelas tuition dan sebagainya. Dan ya, pembelajaran bahasa Melayu mereka itu semata-mata atas asas instrumental, memenuhi syarat tertentu, iaitu lulus dalam peperiksaan. Bahasa Melayu dipersaitankan. Bahasa kolokialnya dipersaitankanlah. Dalam mempelajari bahasa, tak kira bahasa apa-apa pun, ada dua dorongan. Satu instrumental, iaitu untuk lulus peperiksaan saja. Satu lagi integratif, iaitu untuk menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa itu. Ya, ini tidak berlaku dalam kalangan orang-orang Cina, kan. Secara umumnya ini tidak berlaku. Jadi mereka belajar betul, hafal karangan dan sebagainya, dan grade-nya memang A, tetapi jari oleh sesiapa di Malaysia ni, khususnya sebagai warga negara, atas dorongan integrasi, mau menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa Melayu yang mana orang Melayu adalah penutur jatinya. Jadi
Itu yang sepatutnya. Tata bahasa betul, budi bahasa tidak ada. Jadi sebab mereka belajar secara instrumental. Di sekolah cikgu tak ajar budi bahasa ni sangat. Kan? Khususnya bahasa Melayu untuk kata ganti orang kedua dalam bahasa Melayu standard. Semuanya kasar. Awak, engkau, kamu. Semuanya kasar. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul, sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah bernegara, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan. Sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan. Tapi masih kebangsaan. Jadi, selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah. Sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya, integrasi dengan asimilasi ni, dia berbeza jauh. Langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan lah, ataupun dengan izin outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi. Bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi, lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan dah. Belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Jadi, sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan. Fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang, kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepohong dan sebagainya. Kalau dahulu orang Melayu sesat di Jinjang itu sampai malam, sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya, jadi sekarang nasib baik ada Waze. Dahulu tidurlah. India dengan China boleh bergaul lagi lah atas nama bukan Melayu. Jadi ini semua adalah kesan daripada sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita, khususnya di peringkat sekolah rendah, menggalakkan dan membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Iaitu pada waktu tadika, anak-anak bangsa kita dah dipisah-pisahkan. Yang Melayu ke tadika Melayu Islam, yang Cina ke tadika Cina, yang India ke tadika Tamil. Dan apabila mereka berusia 7 tahun, mereka ke sekolah rendah. Itu pun sama. Maknanya polarisasi kaum berlaku pada usia yang cukup muda, tadika di sekolah rendah. Dan apabila kita nak mencantumkan mereka itu di sekolah menengah, dah tak menjadi. Dah wujud polarisasi kaum bermula di sekolah, terus
U di Universiti. IPTA, IPTS dan mantap di tempat kerja. Jadi iyalah saya pun tak tahu nak kata apalah. Petua yang begitu mudah kan. Anak-anak yang belajar bersama-sama sewaktu mereka kecil, mereka pasti akan bersama-sama apabila dewasa nanti. Petua yang cukup mudah. Kita tutup mata sebelah, kita tak guna pakai, kita guna pakai yang memisah-misahkan anak bangsa kita selama 6 tahun. Kan? Dan apabila mereka tu usia dah buluh dah tu, 13 tahun, kita mula nak mereka, saya tak nampak lah negara kita ni boleh ke arah sekolah satu aliran ini. Tak boleh. Sebab setiap kali kita angkat gagasan sekolah satu aliran, khususnya saya angkat, berbagai serangan daripada orang Cina, orang bukan Melayu terhadap saya. Jadi kerajaan yang memerintah pun tidak ada keberanian politik untuk melakukannya. Sebenarnya kita ada peluang tau mengadakan sekolah satu aliran ini. Peluang itu bagi saya dah hilang lah. Makna hilang, dia tak akan datang kembali. Sepatutnya selepas peristiwa 13 Mei tahun 69, negara diperintah oleh Mageran, negara berada dalam keadaan darurat. Waktu itu kita buat sekolah satu aliran. Masyarakat setelah trauma akibat rusuhan kan, waktu tu kita buat. Tapi kita buat benda lain, rukun negara. Entah apa-apa. Mengapa saya kata entah apa-apa? Sebab rukun negara ni orang hafal aja. Dan kita pun berhenti di situ. Sepatutnya setelah hafal tu, kita ada satu lagi tingkat, iaitu faham. Kita faham setiap prinsip itu. Lepas faham, kita amal. Tetapi sayang sekali, kita berhenti pada tahap pertama. Ingat dan hafal. Banyak yang tak kena lah. Jadi, ya, mungkin orang ingat, apa ni, saya ni anti kerajaan. Tidak. Maknanya saya sayang negara ini. Dan saya memberanikan diri untuk menegur. Dan untuk rukun negara pun, kalau kita perhati betul-betul, sebab kita hafal saja, kita tak ada faham, apatah lagi kita amal. Kita tak tahu bahawa pada prinsip itu, 1 sampai 5 tu, yang kelima tu ada sesuatu yang tak kena pada yang kelima tu. Bahasa Melayu itu adalah identiti nasional untuk negara kita. Bahasa Melayu adalah identiti budaya untuk rakyat kita. Maka kita harus semacam buat perimbangan lah. Ini sebagai warga negara, dia wajiblah, kalau bolehlah, kita keluarkan fatwa bahawa setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negaranya. Itu kira fatwa bahasa lah. Maknanya, kalau tidak, apa erti kerakyatan yang dipegang? Warga negara, kalau dibandingkan dengan pekerja asing yang baru datang 6 bulan, setahun, dari Nepal, Myanmar dan sebagainya, ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka, maknanya seperti yang saya katakan dah, belajar bahasa Melayu betul-betul atas dasar instrumental untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu itu. Lepas itu dipersaitankan. Ya, ini satu trend yang perlu kita sekat lah. Kita nak sekat untuk satu tujuan saja, jati diri. Maknanya kalau dengan trend ini, kalau kita tak melakukan sesuatu, jati diri anak bangsa kita memang hancur lah. Jadi
ada keperluan lah kita mengimbangi perkara ini kan. Maknanya bahasa Inggeris itu penting kita akui. Kalau boleh bahasa Inggeris itu kita dukung sajalah. Bahasa Melayu kita junjung. Dan kita pernah ada satu dasar kan, sewaktu beberapa tahun dahulu, setelah kita memansuhkan PPSMI itu kan, iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, kita mansuhkannya itu, kita angkat satu dasar, memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Jadi kalau kita teruskan dengan dasar itu, maka tempat bahasa Melayu itu selalunya harus lebih tinggilah daripada bahasa Inggeris. Maknanya dua-dua itu penting. Satu untuk tujuan pendidikan dan sebagainya. Satu lagi untuk jati diri. Ataupun satu lagi istilah yang boleh kita guna pakai ialah global dan lokal. Itu untuk bahasa Inggeris tujuannya global. Lokal bahasa Melayu itu. Jadi kita perlu angkat istilah lokal. Global pun ada, lokal pun ada. Kalau boleh kita didik lah melalui pendidikan kan. Tapi dah 67 tahun dah tak ada apa-apa. Takkan nak tunggu 67 tahun. Saya kira kerajaan pun tidak tegas lah dalam hal bahasa Melayu ni. Lihat saja iklan itu kan. Sebenarnya kalau mengikut undang-undang kecil iklan, bahasa Melayu itu mesti terselah dari segi saiz hurufnya, dari segi warnanya. Jadi bahasa Melayu itu mesti saiznya lebih besar daripada bahasa lain yang digunakan. Kuala Lumpur nak ke Pulau Pinang, di Lebuh Raya itu, iklan besar-besar itu kadang-kadang sepatah perkataan Melayu pun tak ada. Jadi betul. Ini salah siapa? Maknanya kerajaan tempatan ni, akhir-akhir ini pun kita dapat lihat jabatan-jabatan kerajaan pun mengadakan majlis tertentu. Saya dengar pun marahlah. Flag off. Majlis flag off. Majlis kick off. Ini apa benda? Itu majlis rasmi kan? Jabatan kerajaan perlu menggunakan bahasa Melayu dalam kapasiti dia sebagai bahasa rasmi. Jadi kalau flag off itu angkat bendera, maknanya majlis kepelepasan ke, majlis permulaan ke, kick off pun sama juga. Mengapa perlu kita gunakan perkataan Inggeris kan? Jati diri kita di mana? Ini penting tau. Untuk sekian lamanya, ratusan tahun tau, orang Melayu bila berpuasa, bila sampai waktu nak buka puasa, perkataannya buka puasa, berbuka. Tetapi 5 tahun kebelakangan ini kita telah tinggalkan ungkapan yang nenek moyang kita angkat itu, berbuka puasa, kita ganti dengan iftar. Mana jati diri kita? Iftar itu perkataan Arab itu. Tak perlu pun kita pinjam. Kita harus bezakan perkataan Islam dengan perkataan Arab. Kalau kafir itu ada dalam Quran semua. Itu konsep Islam. Jadi mesti nak gunalah. Tapi macam iftar ini perkataan Arab. Macam kita ada persengketaan politik sekarang kan. Parti tak ada kestabilan politik. Jadi ahli-ahli politik yang pendidikan Inggeris, mereka mengesyorkan kita perlu ada rekonsiliasi. Dari perkataan Inggeris, reconciliation. Yang dari parti PAS, yang sekolah Arab ni, kita perlu wasilah. Apa ni? Perkataan Melayu tak ada ke? Kita perlu perdamaian. Kan? Jati diri kita di mana? Bahasa Melayu mesti ada jati diri Melayu. Jadi kalau tidak, kita satu hari nanti bahasa Melayu syarat dengan perkataan
Inggeris yang dimelayukan, syarat dengan perkataan Arab yang dimelayukan mengikut ejaan. Jati diri itu penting.